Allah Subhanahu wa taala kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal ataka hadisu Musa?" Allah Subhanahu wa taala memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan by the way, adakah kamu telah mendengar tentang kisah siapa? Musa alaihissalam. Ada berita tentang Musa alaihissalam datang kepada kamu. Bermaksud sekarang Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu utusan kita sallallahu alaihi wasallam, kamu perlu mengambil inspirasi dari apa yang telah berlaku dengan Musa alaihissalam. Kalian semua tahu akan kisahnya, tetapi saya mahu mengetengahkan satu atau dua perkara daripadanya. Okey, ketika Musa alaihissalam naik ke atas gunung dan Allah Azza wa Jalla memberikan misi kepadanya, "Izhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergi ke Fir'aun. Okey, sekarang apabila kamu mahu pergi menemui Fir'aun dan bercakap dengannya, Fir'aun ni adalah pemerintah politik yang paling hebat pada zaman itu. Banyak orang tak tahu dia ni sebenarnya sangat hebat dan begitu berpengaruh sehingga kerajaan lain di seluruh dunia biasa hantar putera-putera mereka dan keluarga diraja mereka untuk mendapatkan pendidikan di Mesir. Kerana dia juga dianggap universiti elit pada masa itu. Jadi sekarang Musa alaihissalam sepatutnya pergi balik ke Mesir, di mana dia dikehendaki untuk apa? Dia dikehendaki untuk pembunuhan, kan? Dia kena merentasi Mesir dan berjalan sepanjang jalan hingga ke dalam istana yang paling dikawal rapi di seluruh tanah Mesir, dan dia kena bercakap dengan pengawal keselamatan yang ingin membunuhnya. Ketua pengawal sedang membuat rancangan untuk membunuh Musa alaihissalam. Mereka tidak berminat untuk menangkapnya saja. Mereka sebenarnya berminat dengan apa? Membunuhnya terus. Dan Musa alaihissalam ini sepatutnya kena berjalan masuk ke bangunan yang paling dikawal rapi di seluruh Mesir, dan boleh dikatakan bangunan yang paling dikawal rapi di seluruh dunia pada masa itu. Dia kena menghampiri pengawal dan mengatakan bahawa aku perlu bercakap dengan Fir'aun kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku tanggungjawab untuk bercakap dengan dia. Jadi aku kena buat tu. Dan dia sepatutnya mengharapkan pintu akan terbuka luas dan sila masuk tuan. Tuan mahu minum orange juice tak? Berjalan masuk dan bagi dia meeting VIP dengan raja. Dan dia akan bersemuka, dan kemudian ketika dia jumpa Fir'aun, dia akan menghinanya dan memberitahunya bahawa kamu bukan Rob. Aku sebenarnya berasal dari Rob yang sebenar. Apa yang kamu katakan semua adalah pembohongan belaka. Dan Musa alaihissalam sepatutnya kena menghina Fir'aun di mukanya. Itulah yang sepatutnya Musa alaihissalam kena buat. Adakah ini nampak seperti misi yang mudah atau misi yang susah? Inilah apa yang anda panggil mission impossible, okey? Ini real punya mission impossible. Sekarang semasa kamu diberikan misi yang mustahil, semasa kamu diberi tugas yang sangat susah, sepatutnya kamu minta sumber-sumber keperluan untuk misi tersebut, kan? Sekiranya Musa alaihissalam akan mempunyai tugas untuk bercakap dengan raja yang zalim, mungkin kamu harus meminta helikopter ke, boleh parking terus tepat di atas istana, kan? Mungkin anda harus meminta tentera ke supaya dapat kalahkan tentera Fir'aun dan lepas tu baru boleh bercakap dengan Fir'aun. Mungkin dia harus meminta wang yang banyak kerana dia sepatutnya bertanya kepada Allah untuk pertolongan kerana dia diberi misi yang paling susah yang pernah diberikan pada masa itu. Tapi apa sebenarnya Musa alaihissalam meminta dari Allah Subhanahu wa taala? Qala rabbi shrah li sadri. Dia mengatakan, ya Rabb, buatkanlah dada aku lapang. Lapangkanlah dada aku. Apakah perkara pertama yang dia minta? Dia tak mintakan wang. Dia tak mintakan kuasa. Dia tak mintakan sumber media. Dia tak mintakan kedudukan politik. Kamu tahu tak, umat Islam mengatakan hari ini, kalaulah kita mempunyai kuasa, keadaan kita akan berbeza. Sekiranya kita mempunyai wang, keadaan kita akan berbeza. Jika kita memiliki company berita konon, keadaan kita akan berbeza. Izinkan saya memberitahukan anda sesuatu. Para Nabi tahu apa yang harus diminta, alaihi salatu wassalam. Mereka saja tahu apa yang betul-betul kena minta. Dan mereka kena hadapi media, mereka kena hadapi rasuah politik, mereka kena hadapi kekuatan ketenteraan. Dan apakah perkara pertama yang mereka minta? Rabbi shrah li sadri. Lapangkanlah dada aku. Sekarang apakah maksudnya? Anda tahu apa tak itu? Ia bermaksud apabila seseorang mempunyai insyirahus sadr. Apabila dada mereka terbuka lapang, anda tahu apa maksudnya tak? Mereka tak kisah. Tidak terganggu. Mereka tenang. Mereka aman. Mereka tidak tertekan. Mereka tidak sedih. Mereka tidak bimbang. Mereka tidak gementar. Mereka tak takut. Mereka tak negatif. Mereka tidak pesimis. Mereka tidak berputus harapan. Sebenarnya apabila seseorang yang mempunyai insyirahus sadr,
ketika mereka lapang dada, dada terbuka luas, kemudian ketika anda pergi berjumpa dengan mereka, anda pun menjadi tenang juga. Anda menjadi positif juga. Anda akan menjadi gembira juga. Okey, misi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya adalah sangat susah. Dia sepatutnya mengadu perkara itu setiap hari kan. Alamak susahnya misi aku ni. Subhanallah, setiap hari aku mencuba dan perkara menjadi lebih susah, lebih susah, lebih susah. Ia jadi lebih sukar. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Islam hari ini. Subhanallah, setiap hari ada fitnah baru. Ada sesuatu baru yang berlaku di berita. Pertamanya adalah ini, kemudian ada itu, dan ada ini. Ada orang kena tembak di Paris, dan ada orang kena tembak di Texas, dan ada ini dan macam-macam lagi tak boleh dikata. Sangat teruk semua. Dan kita semua sentiasa sangat-sangat negatif. Dan kita lupakan bahawa perkara pertama yang kita patut meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa? Rabbi shrah li sadri, lapangkanlah dada aku. Fahami bahawa misi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita, dia Subhanahu Wa Taala saja tahu misi mana yang tak mustahil dan misi mana yang mustahil. Dan ini semua adalah berkenaan perihal iman. Ketika kita percaya, allazina yu'minuna bil ghaib. Betul tak? Kita percaya pada ghaib yang tidak kelihatan. Ketika kita melihat realiti duit dan propaganda dan media dan rasuah dan penumpahan darah yang berterusan dan semua itu, lepas tu kita mula berfikir tidak ada cara lagi untuk menang. Tapi anda tahu apa tak? Itulah semasa anda diuji kerana anda harus mempercayakan apa? Yang tidak kelihatan, ghaib. Ketika itu anda perlu percaya yang ghaib. Dan di mana iman dalam ghaib terletak? Dalam dada, kan? Semasa anda lihatkan kenyataan, anda tertekan dan hati anda menjadi ketat. Sebab itulah dia AS kata dalam surah yang lain, wa yadiku sadri. Dada aku menjadi ketat. Dan di sini, dia meminta apa? Rabbi shrah li sadri. Bukalah, lapangkanlah dada aku. Jadikan aku positif. Aku mesti percaya bahawa pertolongan Allah akan sampai. Aku mesti percaya ia perihal iman aku. Aku mesti percaya semua media di dunia akan hancur. Semuanya akan dihancurkan oleh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku mesti percayakan itu. Dan aku harus tenang mengenainya. Relax dan aku tak fikir aku ni gila. Ini sebenarnya sangat logik kerana ketika pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala datang, tidak ada yang dapat menghalangnya. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menolong kamu, tidak ada kemungkinan lagi yang lain akan dapat mengatasi kamu. Tidak ada apa langsung dan tiada siapa langsung yang boleh mengatasi kamu. Dan syarat pertama adalah orang yang beriman mesti mempercayai bahawa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang. Orang yang beriman mesti positif. Okey, sekarang saya akan memberikan anda satu senario. Saya buatkan kamu satu movie untuk kamu bayangkan. Okey, dalam tengah-tengah medan perang ini, di satu bahagian ada tentera besar berjuta-juta askar. Dan di bahagian lain lagi satu ada seorang lelaki je. Dan seluruh tentera menghampiri satu lelaki ini. Dia malah tak mempunyai senjata pun. Dan dia tersenyum saja. Dia pergi kepada general tentera dan berkata, jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu, kamu semua akan berpatah balik dan melarikan diri sekarang. Dan seluruh tentera mula ketawa. Mamat ni, kita boleh menghancurkannya dengan seekor kuda je. Apa yang dia cakap ni? Gila ke? Kecuali mereka semua ni tidak tahu bahawa dia mengawal serangan udara dan mengawal satelit. Dan mereka boleh menjatuhkan bom di seluruh tentera di situ. Laser teknologi. Serangan tepat. Tentera semua tak sedar. Tentera semua tak tahu. Kenapa lelaki ni tak nervous, tak gementar, tak takut? Dia tidak perlu mempunyai tentera di belakangnya kerana dia mempunyai tentera yang kita tidak nampak. Baik, anda tahu apa tak? Kita semua tidak perlu mempunyai tentera di belakang kita. Di manakah kamu fikir tentera kita? وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Tiada siapa yang tahu akan tentera Allah kecuali dia, Subhanahu Wa Taala. Ketika kamu berdiri di samping kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka kuasa Allah Subhanahu Wa Taala berada di belakang kamu sentiasa. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Jadi kenapa kamu fikir kamu hanya bersendirian? Itulah perihal iman, itulah jenis kepercayaan atau sikap positif yang sepatutnya kita ada. Bahawa kita dapat memerangi apa sahaja, bahawa kita boleh bertahan dengan sebarang tekanan.
Mana-mana propaganda yang wujud ke, mana-mana media ke, semua tu tak ada hal untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang Musa alaihissalam mengatakan, Rabbi shrah li sadri. Dan perkara kedua dia tanyakan, wa yassir li amri. Permudahkanlah misi aku untuk aku. Siapa yang menjadikan misi itu mudah? Allah Subhanahu Wa Taala kan? Secara definisi, by default, sebilangan daripada anda latar belakang teknikal kan, kedudukan default ialah bahawa misi adalah susah. Dan hanya satu sahaja yang boleh mempermudahkannya. Itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia akan hanya mempermudahkan ketika pertama sekali anda mempunyai dada terbuka. Anda positif. Dan anda juga sebagai satu sumber positif untuk orang lain. Okey, lepas tu, Musa AS mengakui kelemahannya sendiri. Dan itu langkah ketiga. Anda harus mengaku apa yang anda kekurangan. Apa yang kekurangan pada Musa AS ialah kadang-kadang dia tidak dapat bercakap dengan jelas. Jadi walaupun anda memikul kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala sempurna, perfect. Tapi saya ni tak sempurna. Perkataan Allah itu sempurna tapi dakwah saya tak sempurna. Dan saya harus mengakui apa mengenai dakwah saya dan ucapan saya dan kemampuan saya yang tidak sempurna. Dan saya harus meminta, merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutupkan kesilapan saya. Jadi Musa AS mengatakan, wahlul 'uqdatam min lisani. Bukalah simpul di lidah aku. Saya bukan speaker yang terbaik, pemberi ucapan yang terbaik. Okey, kamu kena faham ni. Firaun adalah salah satu daripada ahli politik terhebat dalam sejarah manusia. Yang juga bermaksudkan, dia ni speaker yang luar biasa. Ahli politik selalunya adalah speaker yang hebat-hebat. Mereka selalu berikan ucapan secara besar-besar. Dan Musa AS mempunyai gagap. Tidak mungkin anda boleh menang perbahasan ini. Jadi dia berkata, Ya Allah, aku ada kekurangan pada diri aku. Tolonglah aku. Aku memerlukan pertolonganmu dengan kekurangan pada diri aku ini. Dan akhirnya tengok ni dia kata apa. By the way, apa yang dia akan kongsi? Sebelum saya berkongsi ini dengan anda, apakah tugas Musa AS? Tugas Musa AS ialah untuk menyebarkan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala kan? Tapi dia mengatakan, yafqahu qawli. Supaya jadi mereka dapat faham apa yang aku katakan. Apa yang dia akan katakan nanti? Kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala kan? Dia alaihissalam akan mengatakan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cuba fikir, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala harus difahami dengan sendirinya kan? Mengapa dia tak cakap jadi mereka dapat faham kata-kata engkau? Kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa dia mengatakan jadi mereka akan faham kata-kata aku? Okey, tengok ni. Al-Quran adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam mic ini sekarang, mikrofon ini sekarang adalah suara saya. Ini suara saya. Saya kena cuba jelaskannya. Saya yang kena ekspreskannya. Dan sekarang walaupun kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala itu sempurna, kan? Tapi cara saya menerangkannya kepada anda semua tidak sempurna. Dan saya harus cuba pastikan bahawa orang fahamkan saya. Perhatian yang paling utama saya adalah saya harus menolong orang faham. Jadi saya mesti tahu siapa yang saya sedang bercakap dengan. Saya mesti memahami jenis perkataan apa yang mereka dapat faham, apa yang mereka dapati suka, apa yang mereka rasa mudah. Saya tidak boleh membuat perkara menjadi rumit bagi mereka kerana saya mementingkan mereka untuk faham. Dengan kata lain, tugas seseorang da'i, seorang yang memikul kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, perhatiannya yang paling utama dan paling akhir ialah pertamanya anda kena faham di mana kelemahan anda, kekurangan anda. Kedua pula anda kena faham bagaimana anda akan memastikan penonton anda betul-betul faham apa yang anda cuba sampaikan. Anda sebenarnya tidak boleh terus bercakap benda yang susah nak faham oleh semua orang. Orang mempunyai tahap-tahap dan level-level yang berbeza. Dan jika saya baca buku yang saya sendiri rasakan susah untuk faham, tapi saya suka buku ini. Saya faham buku ini. Dan lepas tu saya terus sampaikan apa yang terkandung dalam buku ini semua. Tanpa susunkan presentation untuk senangkan penonton faham. Saya tak kisah langsung. Cakap panjang lebar pada orang lain dengan bahasa yang diorang tak faham. Dan saya memang tak kisah langsung pun masalah itu. Tidak boleh macam tu kan. Sebaliknya saya mesti bercakap
sampaikan ucapan saya dalam bahasa yang orang sebenarnya akan faham. Itulah sunnah Musa alaihissalam. Dan apabila itu berlaku, semuanya akan berjaya. Okey, sekarang saya fast forward sikit. Kisah Musa alaihissalam. Saya akan berkongsi satu perkara dengan anda mengenai Musa alaihissalam dan kemudian tu saya akan memberikan anda contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang saya mahu anda cuba fikirkan siapa yang sepatutnya melawan Musa alaihissalam. Anda tahu kan siapa? Siapa? Bila dia membuang tongkatnya dan tangannya yang sepatutnya bercahaya, siapa? Ahli sihir kan? Kamu tahu kan peristiwa itu? Okey. Jadi di suratul Syu'arah, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kita yang ahli sihir ini semua telah dibiayai dengan lumayan. Mereka telah dicari dan dikumpulkan dari semua bandar-bandar yang berbeza. Dan yang terbaik di kalangan mereka telah dipilih. Kumpulkan semua ahli sihir yang terhebat dari semua bandar-bandar. Okey, kemudian tu mereka dibuatkan sangat popular. Dengan kata lain, Fir'aun ni sudah pun dihina. Semua orang tahu tu Fir'aun telah dikalahkan oleh Musa AS. Jadi sekarang nama Fir'aun sudah jatuh. Kelihatan sangat teruk di mata masyarakat. Jadi sekarang Fir'aun mahu buat ahli sihir ni semua kelihatan bagus. Buatkan nama mereka semua naik. Jadi Fir'aun ni belanja dengan begitu banyak masa. Menyebarkan berita. Dan menghabiskan banyak wang. Dan banyak kempen politik memberitahu orang-orang. Pahlawan-pahlawan Mesir akan bertanding. Siapa pahlawan Mesir ini? Ahli sihir. Dan kempen besar-besaran melaungkan hero-hero Mesir ini. Hero-hero kita ini semua akan menyelamatkan tanah Mesir, tanah kita, dari ancaman Islam ini. Ahli sihir ini akan lindungi bangsa kita sehingga mereka berkempen melaungkan slogan kamu semua rakyat mesti menjadi peminat siapa? Penyokong siapa? Ahli sihir. Sehingga kan ada satu ayah di suratul Syu'arah bahawa orang pun mula berfikir la'allana nattabi'us saharah in kanu humul ghalibin. Mungkin kita semua akan mengikuti ahli sihir lepas ni jika mereka menang. Dengan kata lain, mungkin kerajaan juga tidak akan menjadi milik Fir'aun lagi. Mungkin kerajaan akan berpindah milik kepada ahli-ahli sihir ni. Begitulah tahap popular mereka ini disebabkan kempen politik Fir'aun ni. Begitu popular, Fir'aun telah membuat mereka dan kemudian lepas tu pula anda tahu kan Yaumul Zina di mana hari pertempuran itu akan berlaku. Okey, macam mana anda mahu memastikan semua orang keluar dan menyaksikan pertempuran ini? Kerana Fir'aun mahu pastikan seluruh negara memerhatikan aksi ini live kan. Perlu memastikan semua orang melihat yang Musa AS telah dihancurkan. Jadi apa yang dilakukan? Kita dapati di Al-Quran. Waqila linnasi hal antum mujtami'un. Rakyat diberitahu, adakah kamu semua akan datang tengok atau tak? Rakyat semua dipaksa keluar untuk menyaksikan pertempuran ini dan semua orang diberitahu oleh tentera. Dan dengan kempen politik bahawa pahlawan kamu ini, hero-hero kita ni, yang akan kamu sokong adalah siapa? Ahli sihir, kan? Okey, saya fast forward kisah ni. Musa AS campak tongkat dan menjadi ular besar, telan semua tali dan batang kayu ahli sihir ni semua. Dan lepas tu siapa yang jatuh ke sajdah? Ahli sihir. Dan ahli-ahli sihir ni semua bangun dari sajdah dan mereka mengisytiharkan qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Kami percaya, kami beriman pada Rabb sekian alam. Rabb kepada Musa dan Harun. Nampak tak? Okey, tengok ni. Cuba fahamkan ni. Siapa yang telah keluarkan duit untuk pentas besar-besaran ini? Siapa yang keluarkan duit untuk bagi tahu semua penonton, semua rakyat untuk datang? Siapa yang keluarkan duit untuk kempen politik untuk sokong ahli sihir ni? Hero-hero negara ni? Pahlawan Mesir ni? Siapa yang telah belanja dan habiskan jutaan-jutaan dolar dalam kempen itu untuk membuatkan pentas yang paling besar yang pernah mereka buat? Dan kemudian mereka boleh berdiri atas pentas yang besar itu. Dan semua ini. Lepas tu, Musa AS pula tidak perlu melakukan dakwah pun di atas pentas tu. Mereka yang telah buatkan dakwah untuk Musa AS, kan? Okey, siapa yang keluar duit? Siapa yang bayar untuk ni semua? Fir'aun laknatullah. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala ada rancangannya. Anda hanya perlu lapangkan dada, itu je. Anda boleh komplain 10 minit sebelum ni semua, alamak begitu banyaknya sumber, sangat banyak duit, kuasa sangat besar nak dilawan. Macam mana semua orang akan mendengar mesej Islam?
Dan hanya 10 minit lepas tu pula anda dapat melihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan. Faham tak? Sebab itulah kita mempunyai iman. Tidak kira betapa buruknya sumber kelihatan di pihak lawan, kita tidak akan tahu caranya Allah Subhanahu Wa Taala akan membalikkan keadaan mereka dan menjadikannya sebagai kemenangan untuk kita. Itu kita tidak akan tahu bila. Saya bertemu menteri dari Eropah yang merupakan salah seorang paling berperanan di Switzerland yang dulu instrumental dalam melarang menara masjid pada masa dulu. Dan lepas tu dia juga menulis buku terhadap Nabi SAW dan mereka berusaha untuk meluluskan undang-undang dan bahkan mendorong orang menghina Nabi SAW di Eropah. Mendorong orang untuk perkara-perkara seperti ini. Dan dia berada di bahagian depan sayap kanan kempen politik. Lelaki itu sekarang telah mengucapkan syahadah baru-baru ini. Dia seorang Muslim sekarang. Ketika saya bertemu dengannya 2 tahun lalu, anaknya masih bersamanya masih belum jadi Muslim dan dalam persidangan itu, anak dia pula mengucapkan syahadah. Subhanallah. Orang-orang ini yang dulunya berada di depan sekali menjalankan kempen kebencian terhadap Islam. Allah Subhanahu Wa Taala mengubahkan hati mereka. Jadi mengapa kita mesti tertekan? Mengapa kita perlu bersikap negatif? Subhanallah.